Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Apa khabar anak-anak semua? Ustaz harap anak-anak semua dalam keadaan sihat dan ceria-ceria selalu. Alhamdulillah. Bertemu lagi kita pada malam ini dalam mata pelajaran sirah tahun 2. Baiklah, sebelum kita mulakan pelajaran kita pada malam ini, marilah sama-sama kita bacakan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmahmu dan limpahkanlah ke atas kami khazanahmu, wahai Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah bagiku tugasku. Lancarkanlah lidahku supaya mereka faham perkataanku. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Anak-anak, tajuk sirah tahun 2 pada malam ini ialah isteri-isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Ustaz nak panjangkan lagi pembelajaran kita pada malam ini, saya nak tanya kepada anak-anak semua, siapa tahu berapa jumlah isteri-isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa boleh jawab? Okey, jawapannya adalah isteri-isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seramai 11 orang. Marilah kita kenal satu persatu dan hafal kesemuanya isteri-isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh anak-anak? Insya-Allah. Isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama ialah Siti Khadijah binti Khuwailid. Okey, Siti Khadijah ni daripada bangsa Arab Quraisy. Sebelum berkahwin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khadijah merupakan seorang janda dan seorang usahawan yang kaya raya di kota Mekah. Sepanjang perkahwinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak pernah berkahwin lain sehinggalah Siti Khadijah meninggal dunia. Khadijah binti Khuwailid ni adalah isteri Nabi yang pertama. Okey. Kita terus lagi, kita tengok, kita kenal isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kedua pula. Siapa? Iaitu Saudah binti Zam'ah. Saudah binti Zam'ah ini wanita pertama dinikahi selepas kewafatan Siti Khadijah. Ketika berusia 65 tahun, Saudah berkahwin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminangnya untuk menjaga anak-anak Rasulullah dengan Siti Khadijah. Okey, itu yang kedua, isteri Nabi yang kedua. Isteri Nabi yang ketiga pula siapa? Isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketiga ialah Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Satu-satunya isteri yang dikahwini semasa anak dara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengahwininya bagi merapatkan lagi hubungan persahabatan dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umur Aisyah masa tu 9 tahun dan merupakan wanita paling alim
dalam pengetahuan agamanya. Aisyah ni juga merupakan seorang wanita yang paling cerdik dan banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita teruskan lagi. Isteri Nabi yang keempat. Isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang keempat ialah Hafsah binti Umar. Hafsah merupakan seorang janda yang suaminya mati syahid dalam perang Uhud. Untuk memuliakan suaminya dan untuk merapatkan hubungan baik dengan bapanya iaitu Saidina Umar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahi dengan Hafsah binti Umar ni. Ketika menikahi Hafsah binti Umar, Hafsah berumur 21 tahun. Dan Hafsah ini juga merupakan seorang wanita yang pandai menulis dan berbahasa. Okey, itu isteri Nabi yang keempat. Isteri Nabi yang kelima iaitu Zainab binti Khuzaimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahinya dengan demi memuliakan suaminya yang syahid dalam perang Uhud. Okey, usia Zainab ketika itu 29 tahun, berkahwin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zainab ni digelar Ummu al-Masakin. Apa maksud Ummu al-Masakin? Ummul al-Masakin ini ialah ibu orang-orang miskin. Kenapa Zainab digelar sebagai ibu orang-orang miskin? Kerana sikap penyayang dan kelembutannya terhadap orang-orang miskin dan suka membantu orang miskin. Disebabkan itulah Zainab binti Khuzaimah diberi gelaran sebagai Ummu al-Masakin. Jelas anak-anak? Okey, kita terus pergi mengenali isteri Nabi yang keenam iaitu Ummu Salamah binti Abu Umayyah. Ketika berkahwin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah berumur 34 tahun. Nabi berkahwin dengan Ummu Salamah adalah untuk meleraikan tembok permusuhan dengan kabilah Bani Makhzum terhadap orang Islam. Ia juga untuk memadamkan kebencian mereka terhadap Islam. Ummu Salamah ni merupakan wanita pertama yang berhijrah ke Habsyah. Ummu Salamah juga memiliki paras rupa yang cantik dan seorang yang bijak pandai. Okey anak-anak, teruskan lagi mengenali isteri Nabi yang ketujuh iaitu Zainab binti Jahsy. Zainab binti Jahsy ini merupakan seorang yang kuat beribadah dan paling banyak bersedekah dan memuliakan orang miskin. Ketika berkahwin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Zainab berusia 35 tahun. Perkahwinan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perintah langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, seterusnya isteri Nabi yang ke-8 iaitu Juwairiyah binti Al-Haris, merupakan tawanan perang Bani Mustalaq, dibebaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian dinikahi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berusia 21 tahun ketika berkahwin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juwairiyah juga merupakan seorang wanita yang banyak berpuasa dan beribadah. Isteri Nabi yang ke-9 iaitu Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Ketika berkahwin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umurnya 31 tahun. Ummu Habibah ni berhijrah ke Habsyah bersama dengan suaminya dan suaminya meninggal dunia di sana. Nabi pun berkahwin dengan Ummu Habibah ni melalui
Melalui siapa? Raja Najasyi. Perkahwinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Ummu Habibah ini juga adalah untuk memperbaiki hubungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Sufyan. Isteri Nabi yang ke-10 iaitu Safiyah binti Huyai. Safiyah ni merupakan tawanan perang yang telah dibebaskan ketika berkahwin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Safiyah berumur 17 tahun dan merupakan seorang janda. Safiyah ni juga mempunyai sifat yang lemah lembut dan sentiasa bersikap jujur dan benar. Okey anak-anak, isteri Nabi yang terakhir ialah yang ke-11, Maimunah binti Al-Haris. Ketika berkahwin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umur Maimunah ketika itu 25 tahun. Nabi berkahwin dengan Maimunah adalah untuk menyebarkan syiar Islam. Maimunah ini merupakan seorang wanita yang paling bertakwa dan bersungguh-sungguh untuk menyambungkan hubungan silaturahim antara umat Islam. Okey anak-anak, inilah semua nama-nama isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan dikahwini oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk membantu mereka. Mereka ini adalah merupakan janda yang kematian suami yang berjuang di medan perang ketika memperjuangkan agama Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memilih mereka adalah untuk membantu mereka dan memperjuangkan agama Islam. Kebanyakan daripada isteri-isteri Nabi ni, Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq sahaja merupakan seorang anak dara yang tidak berkahwin lagi sebelum berkahwin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, Ustaz harap anak-anak semua dapat hafal ke-11 nama-nama isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Boleh anak-anak? Insya-Allah. Okey. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita pada malam ini. Ustaz harap video tersebut dapat membantu sedikit sebanyak anak-anak memahami tajuk isteri-isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga anak-anak semua diberikan kefahaman dan berjaya di dunia serta akhirat. Insya-Allah kita jumpa lagi di minggu akan datang. Sebelum Ustaz akhiri pembelajaran kita pada malam ini, sebentar lagi Ustaz akan bagi tugasan dalam bentuk WhatsApp. Sekiranya sudah siap, tak semestinya siap pada malam ini. Bila-bila siap pun tak apa, tak ada masalah. Yang penting kamu siapkan. Dah siap, hantar personal WhatsApp Ustaz, insya-Allah. Sekejap lagi Ustaz akan bagi dalam bentuk WhatsApp ya. Okey, selamat maju jaya. Ustaz rasa hari ni mungkin hari yang terakhir sebelum kamu cuti untuk menyambut Hari Raya Korban ataupun Hari Raya Haji. Ustaz ambil kesempatan dengan masa ni, saya nak ucapkan selamat bercuti dan selamat berhari raya. Ustaz sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.